Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas sirah bersama Ustazah Najihah bagi tahun 4 Ibnu Sina. Jadi hari ini sebelum kita mulakan pengajian kelas kita, mari kita baca doa sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, untuk minggu lepas kita masuk tajuk Nabi Yusuf alaihi salam. Tu bahagian 1. Okey, untuk hari ini Ustazah akan sambung balik cerita mengenai Nabi Yusuf alaihi salam bahagian 2. Okey, kita berhenti sampai di abang-abang dia, saudara-saudara dia buang dia di telaga lama, di sumur yang lama. Jadi hari ini Ustazah akan sambung cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi macam biasa, kamu pilih cari tempat yang selesa kamu dengar cerita daripada Ustazah kan. Buka buku sirah kamu, cari tajuk Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, hari itu Ustazah cerita selepas abang-abang dia buang dia di telaga lama. Ada pedagang jumpa dia kan, ambil untuk jual di Mesir. Okey, hari tu Ustazah kata raja yang beli, tapi bukan seorang raja, tapi Al-Aziz. Al-Aziz ni lebih kurang menteri, orang penting dalam negara juga, menteri-menteri, ada jawatan. Okey, dia pun bawa baliklah Yusuf ni di rumah dia. Bila dia bawa balik Yusuf di rumah dia, dia ada seorang isteri bernama Zulaika, kita panggil Zulaika. Okey, bila dia bawa Yusuf ni kecil lagi. Dia bawa balik, dia kata, okey, jagalah Yusuf ni baik-baik. Dia kata dekat Zulaika, jaga Yusuf ni baik-baik, bagi dia makan cukup semua, pakai cukup semua. Okey, jaga dia baik-baik. Jadi dia pun jagalah dia. Daripada Yusuf yang dibuang abang-abang dia ni, akhirnya dibawa masuk dalam rumah yang mewah. Dijaga baik, diberi makan baik. Okey, sehingga dia tumbuh dewasa menjadi seorang remaja yang sangat tampan. Okey, Yusuf ni sangat handsome, sangat tampan, sangat kacak. Sebab apa? Yusuf AS ni mewarisi separuh ketampanan Nabi Adam AS. Nabi Adam ni Allah cipta handsome sungguh. Jadi Nabi Yusuf ni mewarisi separuh kehandsoman, tampan kacaknya, separuh kacak Nabi Adam. Handsome sangat. Bila besar, yang jaga dia Zulaika. Jadi bila Zulaika ni duk tengok, hari-hari tengok Yusuf ni, makin hari makin besar, makin tampan, makin handsome sangat-sangat. Dia pun nak dekat Yusuf ni. Jadi suatu hari Zulaika ni berdandan, bersiaplah, berdandan cantik-cantik, pakai baju cantik-cantik, sembur minyak wangi cantik-cantik, wangi-wangi semua. Ajak Yusuf, dia panggil Yusuf masuk satu bilik. Masuk satu bilik, dia tutup semua pintu-pintu bilik, tutup semua. Lepas tu dia kata, Yusuf, kemarilah kepadaku. Dia dah menggoda Yusuf. Dia dah suka dekat Yusuf ni, handsome sangat. Jadi Yusuf kata apa? Aku ni takut pada Allah, aku berlindung dengan Allah. Okey, kau tu isteri tuan aku. Tuan aku bawa balik aku di rumah ini, jaga aku elok-elok, bagi pakaian, makan aku cukup. Takkan aku nak mengkhianati tuan aku. Tak terdetik langsung dalam hati Nabi Yusuf tu nak berzina dengan Zulaika. Zulaika ni nak sangat dekat Yusuf ni, ajak berzina. Nabi Yusuf pun paling nak berlari sungguh-sungguh nak keluar pada bilik tu. Zulaika ni pun kejar. Bila lari laju-laju, Zulaika pun kejar, dia pun terpegang, dia pun pegang belakang baju Nabi Yusuf, tarik, terkoyak baju Nabi Yusuf alaihissalam. Bila sampai di pintu, dia buka pintu tengok, ada tuan dia Al-Aziz tadi, tuan dia menteri tu duduk berdiri depan pintu. Berdiri depan pintu. Jadi dia pun terkejut. Yang Zulaika yang kat belakang ni pun kata suamiku ni, Yusuf ni yang menggoda aku, dia yang nak merogol aku. Pelik lah, dia yang nak apa-apakan Yusuf, dia yang ajak Yusuf berzina. Tapi bila suami dia sampai depan pintu, Zulaika pun kata, dia yang nak goda, dia yang goda aku, dia yang nak rogol aku. Jadi kebetulan benda tu berlaku, ada seseorang nampak.
Ada yang mengatakan sepupu Zulaikha. Dia pun cakap, ya, kalau baju Yusuf koyak di hadapan, maksudnya Yusuf ni salah. Dia nak rogol Zulaikha, dia nak buka baju dia. Tapi kalau baju Yusuf koyak di belakang, maksudnya ni salah Zulaikha. Takkanlah Yusuf saja nak koyak baju dia kat belakang, nak rogol Zulaikha. Mestilah yang orang yang tarik tu yang nak buat apa-apa kan Yusuf. Jadi bila tengok baju Yusuf yang terkoyak, maksudnya Zulaikha yang tarik, Zulaikha yang nakkan kepada Yusuf. Jadi tuan ni tahulah, tuan Yusuf ni pun tahu. Dia pun tengok isteri dia. Dia tengok isteri dia, kata pada Zulaikha, Zulaikha, kamu jangan buat macam ni lagi. Cukup cerita sampai di sini. Jangan pernah buat macam ni lagi. Dan tuan pun tengok kepada Yusuf. Dia kata kat Yusuf, cerita ini sampai di sini saja. Jangan pernah bawa sehingga keluar rumah. Biar kita sahaja yang tahu. Jadi sebab biasalah manusia ni dari mulut ke mulut, bila so jaga rahsia, ada yang tak terjaga rahsia. Jadi berita mengenai Zulaikha menggoda Yusuf tersebar di Mesir. Mula dah wanita-wanita di Mesir ni mula dah mengatakan, ya, Zulaikha tu isteri lelaki berjawatan tinggi tapi goda budak yang tinggal di rumah dia. Yusuf ni pula bukan jawatan tinggi, cuma budak. Maksudnya buat-buat kerja lah dekat rumah dia, budak yang tinggal di rumah dia. Jadi dia pun mula mengata, Zulaikha ni pasal apa nak menggoda budak bawahan. Dia mula bercakap. Jadi sampailah di telinga Zulaikha ni pun kata, mereka ni duk kata dekat dia, hari-hari duk mengata yang dia ni dia punya pilihan hati tak kena sebab goda budak bawahan. Jadi Zulaikha ni seorang yang bijak. Dia pun undang lah, dia buat satu majlis, dia undang wanita-wanita bangsawan, wanita-wanita kaya mai dekat rumah dia. Jadi hari itu dia minta pekerja-pekerja dia hidangkan makanan buah-buahan, yang mana buah-buahan tu dia letak pisau di tepi buah-buahan tu. Disidangkan buah-buahan yang kalau nak makan kena kopek dulu, kena potong-potong, kena buang kulit dulu. Buah-buahan macam tu dihidangkan kepada tetamu-tetamu di hari tu. Jadi waktu dia tengah makan, tengah potong-potong buah tu, jadi dia kata dekat Yusuf, okey Yusuf, pergi keluar jalan, lalu je jalan depan perempuan tu, lalu sekali je. Pergi lalu, kita tengok apa yang jadi. Yusuf pun kenalah keluar. Zulaikha suruh keluar, Yusuf keluar. Bila lalu tengah potong buah-buah tu, tanpa sedar terhiris-hirislah jari depa, terpotong-potonglah jari depa. Sebab apa? Terpesona dengan ketampanan, kehandsoman, kacaknya Yusuf alaihissalam ni. Dia pun duk kata dekat Zulaikha. Zulaikha kata, aku tinggal sebumbung serumah dengan Yusuf, hari-hari pandang muka Yusuf. Kamu semua ni baru hari ni baru lalu sekali tapi dah terpotong jari. Jangan kata dekat aku tulah. Duk kata hari-hari dekat aku, goda budak bawahan dekat rumah aku, tapi hampa sendiri, kamu sendiri terpotong jari kerana tengok handsome sangat Yusuf ni. Jadi dia kata, memang benar aku yang goda Yusuf, tapi cuba kamu tengok sebab apa aku goda dia. Sebab dia sangat kacau. Okey, jadi semakin hari Zulaikha ni semakin ketara. Dia suka dekat Yusuf ni terang-terangan. Dia sangat suka. Dia dalam kepala dia cuma fikir pasal Yusuf saja. Dia sangat suka. Apa Zulaikha kata? Dia kata dekat Yusuf, Zulaikha kata, kalau kau tak mau berzina, aku akan masuk kau dalam penjara atau aku akan hina engkau. Jadi Yusuf pun tahu, aku lebih suka berada dalam penjara. Aku rela berada dalam penjara daripada aku mesti melakukan perkara terkutuk itu. Jadi dia pun masukkan Yusuf dalam penjara. Masuk penjara lama, bukan sat-sat. Jadi bila masukkan dalam penjara, Yusuf duduk dalam penjara. Okey, lepas tu ni nak cerita pasal istana pula. Tadi cerita pasal menteri, ni masuk bab istana, masuk bab raja. Okey, di istana suatu hari ada orang nak bunuh raja. Jadi orang nak bunuh raja ni, dia dengkilah dekat raja. Bila raja buat keputusan apa-apa, dia tak setuju. Jadi dia nak bunuh raja. Jadi macam mana? Dia pergi dekat tukang tuang air.
Raja ni dia macam-macam tukang tuang air. Dia pergi dekat dia kata, okey, tolong masukkan racun ni dalam minuman raja. Waktu hang tuang air tu, masukkan racun. Tukang tuang tu pun kata, tak boleh, aku tak boleh buat macam tu pada raja. Kata okey, tak apa. Last sekali orang nak bunuh raja tu pun pergilah jumpa tukang masak raja, tukang buat roti, tukang masak raja ataupun tukang buat roti lah. Okey, dia pergi, dia kata, masukkan racun ni dalam makanan raja, aku bagi ganjaran pada kamu. Tukang masak berkata, boleh, aku boleh buat macam tu. Lepas tu dia pun hidangkanlah makanan untuk raja. Okey, lepas tu tukang tuang air tadi, dia kata dalam makanan ni mungkin ada racun. Tadi dia pun nak racunkan raja. Jadi waktu raja nak makan, tukang tuang air ni pun kata, jangan makan. Sebab apa jangan makan? Dia kata dalam makanan tu ada racun, ada orang nak bunuh raja. Lepas tu kebetulan tukang masak tu ada tepi tu. Dia pun kata, dia ni buat macam ni pada saat lagi aku yang kena. Dia pun kata, jangan minum, raja, jangan minum. Dalam minuman yang dituang tukang tuang air tu pun ada racun. Jangan minum minuman tu. Last kali raja pun tak tahu makanan ke minuman yang ada racun. Raja kata, masukkan kedua-dua orang ni ke dalam penjara. Kebetulan masuklah daripada orang tu dalam penjara sekali dengan penjara Nabi Yusuf AS. Dia pun duduklah 3 orang dalam tu. Okey, duduklah penjara tu 3 orang. Okey, ketika duduk dalam penjara, dia pun raja pun nak test minuman ke makanan yang ada racun ni. Dia pun panggil pengawal dia, bawa mai 2 ekor haiwan. Nak test dekat haiwan. Masukkan, bagi haiwan tu makan, bagi haiwan minum, nak tengok mana yang mati. Jadi test lah, raja pun tahu mana hak mati, mana hak hidup, mana yang ada racun, mana yang tak beracun. Jadi kembali ke penjara. Okey, depa pun berehat-rehat lah, nak tahu keputusan mana yang benar, mana yang akan dihukum. Siapa yang akan dihukum? Dua orang tu pun berehat-rehat. Dia pun tertidur. Bila depa tertidur, depa pun bermimpi. Bila depa bermimpi, depa pun nampak Nabi Yusuf dalam penjara ni. Nampaklah dia ni macam mana cara dia bercakap, cara dia melayan, cara dia buat apa-apa. Nampaklah dia ni seorang yang baik. Jadi dia pun kata, boleh kami nak minta tolong ni. Kami mimpi, boleh tak tafsirkan mimpi kami? Dia kata, boleh, aku boleh tolong tafsirkan mimpi. Tapi hampa kenalah dengar cakap aku juga. Waktu itulah Nabi Yusuf ambil peluang untuk berdakwah. Dia memperkenalkan Allah, memperkenalkan kenapa kalian semua nak sembah berhala sedangkan ada yang lagi baik, iaitu Allah. Berdakwah dan dia pun tolong tafsirkan mimpi kedua-dua orang tu, tukang tuang air tu dengan tukang masak. Tukang tuang air tu kata, aku bermimpi tuangkan air kepada raja, ataupun dia bermimpi perahkan anggur. Perah anggur keluar air. Dia mimpi macam tu. Dia kata dekat Nabi Yusuf. Yang seorang lagi tukang masak, dia kata, aku bermimpi ada roti di atas kepalaku dan burung datang mematuk-matuk kepala roti tu. Nabi Yusuf pun kata, yang tukang tuang air tu mimpi yang dia perah buah anggur ataupun dituang tuang air ke dalam gelas raja tu pun, dia kata, okey, mimpi kamu ni menandakan kamu akan jadi, nanti kamu akan keluar dan akan jadi tukang tuang air lagi kepada raja. Manakala kamu yang seorang lagi ni yang mimpi roti atas kepala dan dipatuk burung tu, nanti kamu akan mati disalib dan mayat kamu tu akan digigit, akan dipatuk oleh burung-burung. Akan dipatuk oleh burung-burung. Jadi terbuktilah bila raja dah try pada haiwan 2 ekor tu. Jadi raja pun tengok yang haiwan yang makan makanan tu lah yang mati. Yang minum tu tak mati. Jadi dikeluarkanlah. Waktu tukang tuang air tu keluar daripada penjara, Yusuf pun cakap, sebab aku tolong kamu, aku tolong tafsirkan mimpi kamu, kamu tolong aku. Kamu kena bagi tahu raja yang aku ni tak bersalah, tak ada orang pun hakimi aku. Aku ni masuk penjara tak ada sebab, aku tak buat salah. Jadi bila tukang tuang air ni keluar daripada penjara, dia pun terlupa nak bagi tahu yang pasal Yusuf ni, terlupa nak bagi tahu ke orang. Jadi suatu hari raja di Mesir tu, di istana tu, bermimpi yang dalam mimpi dia nampak 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor sapi ataupun lembu gemuk. Lembu kurus pergi makan lembu gemuk 7 ekor.
7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Pelik tak? Lepas tu dia mimpi tumbuhan kering dan tumbuhan segar. Ada tumbuhan kering dan tumbuhan segar. Dia mimpi macam tu. Jadi esok kan harinya dikumpulkan semua menteri-menteri, orang-orang yang pintar-pintar cerdik-cerdik dalam negara tu, nak tafsirkan mimpi. Dia kata sebenarnya ada apa dengan mimpi aku ni. Jadi tak ada seorang pun boleh tafsirkan mimpi dia. Dia kata tu cuma mainan tidur. Tak ada seorang pun boleh tafsir. Tiba-tiba tukang tuang air ni ada kat situ. Tukang tuang air ni akan ada di mana-mana raja ada. Dia bersembang dengan apa pun dia akan, dengan siapa pun dia akan tuang air dekat raja. Jadi dekat situ dia kata, oh aku tahu. Aku baru teringat waktu aku dalam penjara ada seorang lelaki tafsirkan mimpi aku, betul apa yang dia tafsirkan. Jadi raja pun kata okey, minta dia tafsirkan mimpi aku tu. Tukang tuang air tu pun larilah minta Yusuf tafsirkan mimpi ni. Dan Yusuf tafsirkan mimpi ni. Dia kata 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk ni bermaksud, dan tumbuhan kering dan tumbuhan segar tu bermaksud 7 tahun akan datang ni akan jadi tanaman akan melimpah ruah, hasil akan melimpah ruah, negara akan jadi kaya raya dengan hasil tuaian, penanaman macam-macam. Tetapi selepas 7 tahun tu akan datang 7 tahun kemarau yang sangat panjang. 7 tahun kemarau. Mula 7 tahun akan subur tanaman-tanaman. Lepas tu akan datang 7 tahun di mana kemarau, tak ada setitik air pun akan turun. Kering semua, tanam apa pun tak menjadi. Jadi bermula daripada sekarang 7 tahun ni, 7 tahun yang akan subur ni kena mula dah mengumpulkan hasil-hasil bumi. Tuaian-tuaian kena dah menanam sungguh-sungguh, simpan dalam gudang untuk persiapan 7 tahun akan seterusnya akan kemarau panjang. 7 tahun bermula ni, 7 tahun subur semua. Lepas tu lepas habis 7 tahun subur akan 7 tahun kemarau. Okey, lepas tu raja pun panggil, okey, keluarkan Yusuf daripada penjara. Keluarkan Yusuf dari penjara kerana dia seorang yang sangat hebat. Ni bukan tafsir mimpi yang biasa-biasa, ni luar biasa. Jadi dia pun panggil, dia pun suruh Yusuf keluar daripada penjara. Yusuf kata, aku tak mau keluar daripada penjara sebab aku tafsirkan mimpi raja, tetapi aku akan keluar daripada penjara jika raja boleh tolong aku selesaikan aku punya masalah. Aku nak bersihkan nama aku, maruah aku. Aku dimasukkan dalam penjara tanpa sebab, dituduh merogol, dituduh untuk melakukan sesuatu yang buruk, tetapi aku tak buat, aku kena masuk penjara. Jadi bila raja dengar kata Yusuf ni kata macam tu, dia pun panggil Zulaikha, panggil perempuan-perempuan yang menghiris jari ketika melihat Yusuf, panggil semua menghadap ke raja. Raja tanya-tanya Zulaikha. Zulaikha kata ya betul, Yusuf bersih, tak menipu. Aku yang menggoda dia, aku yang mengikut hawa nafsu aku, terikut sehingga kan aku yang menggoda dia, dan aku mengatakan dia yang melakukan sesuatu pada aku. Yusuf tak salah apa-apa. Jadi selesai semua masalah tu, raja pun panggil Yusuf. Aku dah selesaikan masalah, aku dah bagi tahu semua orang Yusuf ni bersih, jujur, tak bohong. Dia masuk penjara tanpa sebab, dia tak buat salah apa pun. Jadi keluar Yusuf. Dia kata, keluarlah Yusuf, tempat kamu adalah di sisi aku. Aku akan tanya apa yang perlu aku tanya kepada kamu. Kamu kena duduk tepi aku. Di mana aku berada, kamu perlu berada. Sinilah tempat kamu. Sebab apa? Kamu seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Tempat kamu di sisi aku. Jadi dia kata, apa yang kamu mahu? Raja tanya Yusuf, apa yang kamu, semua aku akan bagi. Jadi kamu nak apa? Kamu nak jawatan apa pun aku bagi. Yusuf pun berkata, aku nak jawatan bahagian kewangan. Okey, jawatan Menteri Kewangan, yang menjaga duit masuk keluar negara. Nak pegang yang tu. Nak pegang pasal apa? Pasal apa Yusuf ni nak pegang kewangan ni? Pasal apa? Dia boleh mentengok menteri-menteri yang uruskan urusan-urusan negara ni. Ada hak singa. Hak duk buat kerja tak jujur lah apa. Jadi dia rasa dia mampu pimpin benda tu, jadi dia akan uruskan duit keluar masuk negara. Jadi selepas dia jadi Menteri Kewangan, maka berlakulah betul lah tafsiran mimpi mengatakan 7 tahun ke depan, 7 tahun ke depan ni akan jadi
tuaian tanaman-tanaman akan subur dan 7 tahun seterusnya akan kemarau yang panjang tanpa hujan. Jadi betul tafsiran tu, sampai masa kemarau yang panjang. Lepas 7 tahun subur, 7 tahun kemarau panjang, mulalah. Okey, di Mesir, di sekitar Mesir, negara-negara di sekitar Mesir semuanya tak ada persediaan pembekalan untuk menghadapi musim kemarau. Hanya Mesir saja, sebab ada Nabi Yusuf tafsir mimpi. Dia pun bersedia. Negara-negara lain tak ada pembekalan untuk hadapi musim kemarau. Jadi dia pun buat macam mana? Jadi dia pun berkata di Mesir ada bekalan, gudang mereka penuh. Jadi kita kena pergi sana, kita kena tukar lah. Tukar, kita nak ambil makanan, kita bagi barang kita kat mereka. Jadi pakak-pakak lah mai berbondong-bondong mai nak minta bantuan daripada Mesir. Jadi waktu tu yang agihkan makanan-makanan ni Menteri Kewangan Yusuf lah. Okey, kebetulan Palestin, Baitul Maqdis, tempat Nabi Yaqub AS dan 11 orang saudara Yusuf juga terkena kemarau. Jadi mereka pun mai. Mereka pun mai untuk minta bantuan. Okey, bila mereka mai 10 orang. 10 orang sahaja mereka mai. Jadi Nabi Yusuf pun bila jumpa mereka ni, Nabi Yusuf kenal. Dia kata ni abang-abangku yang pernah buang aku dulu. Okey, Nabi Yusuf kenal. Dia kata ni abang-abangku. Jadi dia pun tanya, kamu daripada mana? Dia pun jawab, kami pun ada adik di rumah dengan ayah. Dia kata, Nabi Yusuf kata, pasal apa tahu mai adik kamu? Kenapa mai 10 orang? Kenapa tak mai 11 orang? Nabi Yusuf tahu yang adik yang di rumah tu Bunyamin. Dia kenal. Depa yang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kenal semua. Dia kata tahun depan mai setahun sekali je ambil makanan. Okey, tahun depan kalau hampa tak bawa mai adik hampa yang kecil tu, yang bongsu tu, 10 orang aku tak bagi. 10 orang aku tak bagi makanan. Jadi tahun depan kena bawa adik yang kecil tu. Jadi dia kata, tak apa. Kami tahun depan kami akan bawa yang kecil tu. Dia pun baliklah habaq dekat ayah dia. Okey, untuk tahun depan dia pun nak mai pula. Dia pun habaq, untuk tahun ni kita nak pergi minta makanan. Menteri tu pesan dah, kita kena bawa Bunyamin kecil ni, kena bagi cukup 11 orang. Kena bagi cukup 11 orang. Ayah dia pun risau. Dulu bawa Yusuf tak bawa balik, kata kena makan dengan serigala. Jadi untuk Bunyamin ni, ayah dia pun berhati-hati, kita macam mana ni? Tak payahlah bawa adik kamu sat lagi jadi apa-apa. Dia kata tak boleh, menteri ni suruh bawa, sat lagi tak bagi makanan kat kami 10 orang. Jadi ayah dia pun suruh dia pun ni bersumpah akan bawa balik adik dia, Bunyamin. Jadi dia pun bawa lah Bunyamin. Bila sampai di Mesir, Nabi Yusuf nampak lah ni adik dia Bunyamin, adik yang ke-12, seibu sebapa. Ibu dia pun Rahil. Jadi dia pun tarik tangan Bunyamin. Dia kata ni aku ni. Dia bawa satu tempat, masuk satu tempat, dia kata ni aku, abang kamu yang pernah hilang dulu. Waktu Yusuf hilang, Bunyamin ni kecil lagi, dia tak berapa nak tahu lagi, dia kecil lagi. Jadi tak berapa nak kenal. Dia kata ni abang kamu yang hilang dulu. Jadi semua abang-abang lain tak tahu, kata tu Yusuf, cuma Bunyamin seorang tahu, kata ni abang dia. Okey, jadi dia kata macam mana aku nak ambil Bunyamin daripada depa ni? Jadi dia punya akal, dia masukkan, okey, setiap abang-abang dia tu akan bawa barang lah, kan, akan diberi makanan. Jadi dia masukkan cupok, bekah untuk cedok makanan ke apa, sukat tu cupok ke apa, masukkan dalam bekas Bunyamin. Tiba-tiba ada pengawal kata, tiba-tiba ada orang kata, bekas makanan ni, bekas cupok ni, bekas ni hilang. Siapa ada orang mencuri bekas cedok makanan ni, ada orang curi. Jadi dia pun cek abang-abang Yusuf ni pun kata, 10 orang ni kata, kami tak mencuri. Kata cek dah semua, cek 10 orang lepas, tinggal Bunyamin seorang saja. Cek dekat Bunyamin ada bekah tu. Jadi dia pun terkejut. Bila terkejut, Yusuf kata, apa hukuman bagi orang mencuri? Abang-abang dia pun kata, kita kena bagilah orang yang mencuri ni kepada istana, sebab dia curi barang istana. Yusuf pun kata, okey, aku akan ambil Bunyamin. Depa apa lagi, depa dah berjanji dengan ayah dia, dah bersumpah akan bawa balik Bunyamin. Dah lah ayah dia sedih hilang Yusuf pun sampai sekarang, tiba-tiba nak ambil adik yang kecil ni lagi. Depa pun gelisah, kata janganlah macam ni. Dia kata kami dah janji nak bawa balik adik kami pada ayah kami ni, macam mana? Kita tak boleh, kami kena ambil Bunyamin ni.
Sebenarnya tu akal Yusuf dia nak ambil adik dia Bunyamin. Jadi dia pun balik. Dalam perjalanan balik dia pun berkumpul. Abang sulung dia kata, aku tak boleh balik, aku tak sanggup nak beritahu ayah. Aku sanggup mati di sini, aku tak sanggup nak beritahu ayah kata Bunyamin diambil menteri di Mesir. Lepas tu ada seorang lagi bangun, dia kata, tak apa, kita balik je beritahu ayah yang adik kita mencuri. Okey, jadi adik kita mencuri, jadi kita beritahu lah tu salah Bunyamin. Bila balik je beritahu ayah dia yang adik dia menteri ambil, ayah dia pun sedih teriak lah, Yusuf hilang pun teriak. Nabi Yaakob ni menangis sampai buta, Yusuf hilang. Tiba-tiba berjanji nak jaga Bunyamin. Elok tengok-tengok tak buat balik Bunyamin. Lepas tu sebab abang-abang dia ni tengok kata ayah ni teriak nangis teruk sangat kan, sebab Bunyamin hilang, jadi depa pun tak sanggup, depa pun pi lah dekat Mesir balik. Habaq dekat Yusuf, kata menteri, ayah kami ni sedih sangat, adik kami ni tak balik rumah, dulu ada abang dia hilang. Jadi Yusuf pun kata, apa yang Nabi Yusuf ni kata, apa yang sebenarnya kamu lakukan kepada abang seibu sebapa adik kamu ni Bunyamin ni. Lepas tu Nabi Yusuf bercakap dalam dialek, maksudnya bercakap dalam bahasa kampung dia di Palestin tu. Bercakap, dia pun terkejut, macam mana menteri Mesir ni boleh bercakap dalam bahasa kampung dia pun. Dia pun teringat, jangan-jangan yang ni Yusuf. Macam mana dia boleh tanya soalan tu tadi. Lepas tu kata, ya, aku Yusuf, aku adik lelaki kamu Yusuf. Kan tadi Yusuf tanya mereka, apa yang kamu lakukan kepada abang seibu sebapa Bunyamin. Maksudnya dia lah, apa yang mereka buat pada dia dulu, buang kan. Lepas tu dia bercakap dalam bahasa orang kat kampung mereka tu, kampung Palestin tu, kat Palestin tu. Dia pun terkejut, macam mana menteri Mesir ni boleh bercakap dalam bahasa mereka. Lepas tu dia pun agak, ni Yusuf ke? Yusuf pun berterus terang, ya, aku Yusuf, adik yang kamu buang dulu. Mereka pun gembira, adik jadi menteri ni. Dia pun gembira-gembira, dia pun bercakap, ya, sebenarnya ayah sangat rindukan kamu. Ayah menangis sehingga buta mata ayah. Nabi Yaakob AS menangis sehingga buta. Jadi okey, tak apa, ambil baju aku. Nabi Yusuf bagi baju yang dia pakai, ada bau baju yang dia pakai dah, bawa balik ke ayah, gosok muka ayah. Ayah akan melihat, itu satu mukjizat, ayah akan melihat balik. Jadi dia pun baliklah bawa dengan berita gembira. Okey, dia rumah, ayah dia di rumah tu, abang dia tak pergi semua, abang dia pergi setengah je Mesir nak minta ihsan Yusuf tu lepaskan Bunyamin. Ada setengah abang dia kat rumah. Jadi ayah dia, abang dia tu dalam perjalanan nak balik rumah bawa baju Yusuf, tapi ayah dia di rumah dia kata, aku bau Yusuf ni, aku bau Yusuf. Abang-abang dia kat rumah kata, ayah dia daripada dulu duk Yusuf. Tapi betul naluri seorang ayah tu, aku duk bau Yusuf ni. Betul, bila abang dia bawa balik baju Yusuf, dia pun sapu, gosok di muka dia, ayah dia boleh melihat kembali. Yusuf pun ajak dia pun semua pindah ke Mesir. Okey, di situlah dia pun berjumpa, Yusuf berjumpa Nabi Yaakob AS. Dan ada riwayat mengatakan ibu dia masih hidup. Kalau dalam buku ni dia kata ibu dia Rahil meninggal ketika Nabi Yusuf 12 tahun kan. Tapi dalam ada riwayat mengatakan ibu dia masih hidup waktu tu. Dia berjumpa dengan mak ayah dia, jumpa, seronoklah, menangislah mereka berjumpa. Dan di situ nak melihat kepada tafsiran mimpi Nabi Yusuf tu 11 bintang, adik-beradik dia 11 orang, dan bulan dan matahari tu mak ayah dia sujud tanda penghormatan kepada Yusuf yang menjadi orang terhormat dah. Okey, sampai di sini saja cerita pasal Nabi Yusuf alaihi salam. Panjang lebar kan. Pasal Nabi Yusuf ni pun tak habis lagi. Tak berselirak dengan Zulaikha lagi. Okey, untuk hari ini sampai di sini sahaja. Ustazah minta maaf kalau ada kekurangan daripada mana-mana. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang yang tak apa baik daripada Ustazah sendiri. Okey, Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak murid 4 Ibnu Sina ni yang menonton video Ustazah hingga habis. Dan Ustazah nak tahu kalau anak-anak suka video ni, anak-anak rasa cara ni berkesan, anak-anak faham, sila beri tanda ke Ustazah. Tanda macam mana? Sila like video ni.
Kalau anak-anak rasa kurang panjang sangat kau Ustazah cakap laju, kau tak faham ke apa, komen di bawah. Komen kata Ustazah tolonglah slow sikit bercakap, Ustazah tolong buat nota ke apa ke. Komen di bawah. Ustazah nak tahu. Ustazah tak boleh nak berinteraksi dengan anak-anak murid Ustazah, jadi Ustazah nak tahu kamu faham ke tidak. Ustazah tak tahu, jadi kamu kena komen di bawah. Ustazah nak tengok ada yang faham ke, tak faham ke apa ke, cakap kat situ. Ustazah nak tengok. Okey, itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.